Assalamualaikum guys, welcome back. Masih lagi tak surut pasal isu Ustaz Kazim Ilyas yang sekarang ni tengah tak berapa sihat. Ramai sebenarnya yang risau dengan keadaan Ustaz Kazim, tambah pula lepas Ustaz Kazim kongsikan kulit muka Ustaz Kazim yang tak ada makeup. Dan baru-baru ni ada pengguna media sosial yang berkongsi satu video menunjukkan seorang individu yang melukis wajah-wajah mereka yang dikatakan gunakan sihir untuk mudaratkan Ustaz Kazim. Video ni dapat perhatian ramai dengan jutaan playback dan juga beribu komen. Aku baru-baru ni terdengar suara 3 gadis level bergetar tulang rusuk yang nyanyikan lagu cover daripada Genshin Impact, yang mana 2 daripada gadis ni berasal dari Malaysia. First kali aku dengar lagu daripada Mona Gonzalez. Cuba korang dengar ni, memang goosebumps habis. Serius, bila dengar tu aku rasa macam betul-betul aku nak pergi berjuang dengan kawan. Tapi kalau katalah nama selera sambal belacan, maksudnya hati ni hati tanah Malaysia, memang takkan dapat lari dari hati tertawan dengan lagu daripada Syahidah Sofian ni. Biarkan pergi segala dukamu, semua mimpiku menjadi nyata. Aku tak sangka lagu Genshin Impact versi Malaysia memang sangat merdu. Dah lah yang cover tu cantik, suara pula lunak. Lagi tambahkan rasa aku nak main game ni sambil buka lagu Syahidah Sofian. Dan akhir sekali, lagu yang paling aku minat, lagu daripada Wani Anwar. Trust your heart this time, 'cause I trust you are the one. Lagu cover inspired daripada game Genshin Impact yang Wani Anwar nyanyi ni paling aku favourite. Aku suka bukan sebab apa, sebab suara Wani ni dah confirm sedap. Lepas tu dia nyanyi pula lagu Genshin Impact Song of Innocence ni dah macam lagu dia dah. Aku dah sediakan link untuk korang dengar versi penuh lagu-lagu ni semua. Dan sama-sama itu, korang komen lah dekat Wani dengan Syahidah tu, beritahu dekat dorang, Adoni Vakin Salam. Tapi kejap, berapa ramai antara korang yang duk main game Genshin Impact ni? Ni aku nak habak kat korang. Selamat datang ke Genshin Impact. Game ni berkonsepkan open world RPG dan satu-satunya game daripada awal sampailah sekarang ni aku memang impress habis. Sebab apa? Pertamanya, grafik game ni memang dahsyat. Sampaikan aku rasa macam aku bukan tengah main game, tapi ibaratnya aku sendiri karakter anime yang tengah menggembara dekat dalam dunia sendiri. Keduanya, dekat dalam game ni korang bebas nak buat apa je. Korang boleh berlari, melompat, meluncur atas angin, berenang, pukul ketam buat lauk. Kesian ketam tu. Dan macam-macam lagi. Definisi open world dia memang betul-betul jujur, sebab semua tempat korang boleh pergi, korang boleh panjat, korang boleh lepak. Ketiga, game ni free untuk korang download dekat PlayStation, iOS, Android dan juga Windows. Dan definisi free dia memang betul-betul sebab korang boleh develop karakter korang tanpa perlu berbelanja. Mana lagi kita dapat game dengan grafik mantap dan kita tak payah nak makan mi segera tiap-tiap bulan sebab kita dah banyak berhabis dekat game. Tapi jangan risau, korang bukan stay sebagai satu karakter je sebab korang boleh unlock banyak lagi karakter lain untuk korang guna dan korang boleh tukar sesuka hati waktu korang tengah berjalan ataupun korang tengah battle. Tapi bukan tukar-tukar macam tu je sebab setiap karakter ni dia ada specialty masing-masing yang korang boleh guna dan korang boleh gabungkan attack karakter-karakter korang tu untuk hasilkan kuasa terhebat di alam semesta. Dalam game ni korang boleh main seorang-seorang ataupun nak lagi best, korang boleh ajak kawan-kawan korang ataupun bini-bini korang sekali. Bini-bini? Aku memang tak pernah boring main game ni sebab dia sentiasa update dengan karakter, weapon dan juga jalan-jalan cerita baru. Contoh, untuk update paling baru ni, Genshin Impact ada karakter baru nama dia Yelan dan juga Kuki Shinobu, jalan cerita baru. Dan untuk versi terbaru ni, kita ada rhythm game iaitu The Almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival yang membolehkan kita untuk main rhythm game. Dan jangan terkejut sebab korang boleh create rhythm sendiri based on lagu Genshin Impact yang disediakan. Lepas tu korang boleh share dengan kawan-kawan korang. Cakap banyak tak guna. Kalau kata korang minat juga nak main game ni dengan aku, korang boleh download Genshin Impact ni sekarang. Link ada dekat description. Tekan sekarang. Link tu sekarang. Tekan sekarang. Tak tekan, aku tak nak sambung sembang. Aku terpanggil untuk kongsi dengan korang pasal video ni dan juga sikit nasihat pada korang yang mungkin terpengaruh dengan video daripada individu ni. Terpulang sama ada korang nak terima nasihat ni ataupun tidak, sebab aku cakap benda ni berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga berdasarkan prinsip asas dekat dalam Islam. Dekat dalam video ni, individu ni lukis beberapa wajah mereka dikatakan buat khianat dekat Ustaz Kazim. Di samping tu ada juga wajah-wajah makhluk ngeri
yang dilukis berkemungkinan Kadam yang dihantar untuk mudaratkan Ustaz Kazim. Praktis ni memang aku selalu tengok waktu aku kecil. Dia ada beberapa versi. Ada yang hanya lakonkan karakter orang yang hantar sihir tu. So, dia akan berjalan ataupun dia bercakap dengan gaya ataupun cara orang tu yang buatkan kita akan dapat tangkap siapa orang tu. Kedua, ini cara rawatan paling akhir yang aku tengok sebelum aku dah tak minat dah untuk pergi jumpa pengamal perubatan tradisional, yang mana dia akan sediakan mangkuk berisi air kosong, lepas tu dia duk perasap and then dia baca apa benda aku tak faham, lepas tu tiba-tiba terkeluarlah wajah orang yang buat naya tu, dan yang kelakarnya dalam bentuk gambar pasport. Hold up, wait a minute. Pengamal perubatan tu aku jumpa dekat Bukit Gading, dekat-dekat dengan Sungai Buloh. Cuma aku tak pasti aku pergi kat sana untuk tujuan apa, sebab dah 20 tahun lebih kurang macam tu aku pergi dekat sana. Dekat sini ada dua nasihat yang aku nak kongsi dengan korang. Yang pertama, berhati-hati dengan permainan syaitan, jin dan juga iblis. Gambar-gambaran yang kita dapat, tak kisah dalam apa cara sekalipun, bukan dalam praktis Islam, dan berkemungkinan ini hanyalah mainan syaitan untuk laga-lagakan kita sesama umat. Bila kita percaya orang dekat dalam gambar tu yang buat dekat orang lain, mungkin dekat dalam hati kita akan timbul perasaan benci, marah dan sebagainya, yang mungkin akan bawa kepada peristiwa yang lebih memudaratkan. Korang faham sendirilah apa yang akan jadi kalau kata jenis yang tak sabar lepas tu dapat tahu kononnya orang tu punya angkara. Percayalah, benda macam inilah sebenarnya punca yang buatkan aku masam muka dengan kawan aku dulu, sebab kononnya ada pengamal perubatan cakap dia yang curi laptop aku. Dia pun buatlah gaya-gaya kan, so memang kita akan dapat tangkap lah, oh Mamat ni rupanya. Dia macam tu. Bila aku fikir-fikir balik, takkan aku nak gunakan assumption macam tu sebagai bukti untuk aku bawa pergi ke polis kan. Betul pun. Pernah aku pergi dekat pusat rawatan Islam ni, ustaz tu cuma cakap kita tak payahlah nak tahu siapa yang buat. Yang penting sekarang ni kita buang benda ni, lepas tu kita kuatkan hati kita dengan amal ibadat. Itu yang lagi penting. Kalau kita tahu siapa yang buat, takut nanti lagi senang untuk syaitan hasut kita untuk buat benda-benda yang tak elok. Aku pegang kata-kata tu, dan yang aku yakin, bila engkau yakin dengan Allah, engkau yakin yang Allah izinkan kau, sama ada untuk kau sihat ataupun kau sakit, dan setiap apa yang Allah turunkan dekat kau ada hikmah yang sebenarnya lebih besar daripada dugaan yang kau tengah lalu, insya-Allah hati kau akan sentiasa lapang dan sentiasa dilindungi Allah, insya-Allah. Tapi apa pun, nasib baik lukisan dia tak cantik, jadinya kita tak tahu siapa yang dilukis tu. Kedua, aku nak bacakan dekat korang hadis riwayat Muslim ni. Maksudnya, sesiapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang ni, apa yang aku boleh katakan? Berhati-hatilah, terutamanya dekat media sosial, sebab kita takut terpesong akidah kita nanti. Aku pelik juga sebenarnya, ramai yang duk terpengaruh, sedangkan bila baca nama dia, dekat situ pun kita dah kena berhati-hati dah. Kalau letak nama, ada ustaz. Lepas tu ada pula nama pawang dekat situ. Pawang tu bomoh dik. Dalam bahasa Inggeris, pawang tu syaman. Syaman tu ialah bomoh yang seru makhluk-makhluk lain dan terkenal di kalangan masyarakat animism. Animism tu apa pula? Animism tu maksudnya kepercayaan kepada objek-objek ataupun makhluk-makhluk yang katanya ada kuasa tahap dewa. Itu yang korang tengok, ada yang sembah api, ada yang sembah pokok dan sebagainya. Dalam Islam, kita dilarang untuk percaya ataupun dapatkan hikmat-hikmat pawang. Contohnya macam ni lah, kita letak dekat sini lepas tu kita percaya, oh aku letak sini ada ong lah kan. Padahal benda ni sebenarnya untuk kita jadi kita punya tempat letak apa-apalah. Aku letak headphone, aku letak topi, lepas tu kadang-kadang bila aku ada spek mata, aku letak spek mata kat situ. Dia jadi tempat letak barang. So kalau kau percaya benda ni ada kuasa, itulah animism. Apa pun, ada dua message daripada individu ni yang aku setuju. Yang pertama, hati-hatilah dengan sesiapa pun, sebab kita takut adanya hasad dengki. Berbuat baik dengan manusia, itu kewajipan, tapi kita kena baik-baik. Kedua, sama-samalah kita doakan kesejahteraan Ustaz Kazim, dan pada korang semua yang tengok video ni, janganlah sekali kita percaya benda syirik dan juga khurafat. Tak cium bau syurga nanti. Sekali lagi dekat sini, aku hanya nak nasihatkan korang, dan kalau tak setuju, terpulang, sebab tugas aku untuk ingatkan sahabat-sahabat aku dekat sini, InsyaAllah dah pun selesai. Nak berubat tak salah, tapi pastikan kita elak daripada tertipu dengan hasutan. Dan akhir kata pepantun, anugerah terindah namanya Quran. Kurniaan Tuhan untuk panduan. Hati-hati mainan syaitan. Jangan kita jadikan kawan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.